Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh saf jawatan kuasa Surau As-Salihin Batu 15 Hulu Langat, seterusnya para jemaah dan para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertamanya di atas kesempatan masa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala sehingga dapat sama-sama kita meneruskan kembali pengajian kuliah takmir secara online, yang mana kita telah lakukan sepanjang musim PKP ini, iaitu kuliah secara maya. Mudah-mudahan ini sebagai ganti ataupun satu inisiatif untuk kita meneruskan kuliah pengajian ilmu kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan teruskan pengajian kitab Jauharatul Tauhid, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah pun membicarakan berkaitan dengan beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah pun membincangkan antara ta'rif oleh para ulama tentang qada dan qadar, walaupun di situ ada khilaf, ada beberapa khilaf tentang pengertian qada dan qadar itu. Tetapi secara umumnya kita dapatlah ketahui qada dan qadar Allah Ta'ala itu, yang mana ulama menyebutkan perkara yang ada dalam alam ini terlalu banyak, tidak terkira sama ada benda-benda ataupun sifat ataupun ukuran-ukuran yang berlaku. Namun semua ini bila mana dinisbahkan kepada manusia, perbuatan-perbuatan manusia itu dibahagikan oleh para ulama ni kepada dua jenis perbuatan. Yang pertama, af'alul ittirari, perbuatan manusia yang dibuat secara tidak ada pilihan, ittirari, iaitu suatu bentuk perbuatan manusia yang mana manusia itu tidak ada pilihan mengenainya. Contohnya apa? Contohnya seperti hari kelahiran, di mana bumi kelahiran kita. Itu semua bukan pilihan kita. Manusia buat perkara tersebut secara zahir, tetapi bukan dengan pilihan. Begitu juga dengan warna kulit. Kita tak tahu kita lahir daripada keluarga mana, bangsa mana, hatta mak ayah kita pun kita tak boleh nak pilih. Begitu juga dengan ketinggian, sifat kita ni, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang handsome, ada yang tak handsome, ada yang cantik. Jadi semuanya itu adalah suatu yang tidak mampu dipilih oleh manusia. Dan begitu juga dengan sakit yang menimpanya tanpa sebab, daripadanya perkara-perkara yang lain, yang seumpamanya. Macam hari ni kita tak ada, semua orang dia kalau boleh tak nak kena penyakit, tak nak kena wabak COVID. Kadang-kadang kita jaga dah, kita dah berusaha jaga, tapi tak pasti daripada mana datangnya virus tersebut, kena juga, na'udzubillah. Jadi ini semua adalah sesuatu perbuatan manusia di luar daripada pilihan, dan semua perbuatan seperti ini tidaklah dikira dosa ataupun pahala daripadanya, sebab dia tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Seterusnya yang kedua iaitu manusia dia ada pilihan af'al ikhtiyari, perbuatan-perbuatan yang boleh dipilih, iaitu satu bentuk lagi di mana manusia boleh memilih mengenai perkara tersebut.
Contohnya jika dia memilih untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapat pahala. Dan sebaliknya jika dia memilih untuk melakukan kejahatan, dosa dan maksiat, maka dia akan diberikan dosa. Kemudian dia akan diazab oleh Allah Ta'ala atas dosa tersebut. Jadi tuan-tuan, ini dua bentuk af'al, dua bentuk perbuatan manusia. Satu perbuatan yang kita tak mampu nak pilih, dan yang kedua perbuatan yang kita boleh pilih. Jadi perbuatan yang boleh pilih inilah yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memang benar pilihan seseorang manusia itu tentunya menyamai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala melalui qada dan qadar. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita pilih, walaupun kita sebut tadi ikhtiari, kita pilih, kita nak buat, kita berkeinginan sesuatu, kita pun ambil tindakan dan melakukannya. Jadi semua yang kita pilih itu dia menyamai seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui qada dan qadarnya. Namun perkara ini kembali kepada halusnya ilmu Allah Ta'ala. Maksudnya apa sahaja yang kita pilih itu di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Walaupun kita pilih dengan hati kita, dengan kehendak kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mengetahui, sifatnya sempurna, dia mengetahui kita akan pilih apa pada masa akan datang. Walaupun esok kita pun tak pasti kita akan pilih apa. Sarapan esok, contohnya kita nak makan apa, roti canai ke, nasi lemak ke, mi garing ke, kita pun tak pasti lagi kita akan pilih apa. Tetapi Allah sejak azali dah tahu kita akan pilih apa. Sebab apa? Allah maha mengetahui. Sempurnanya sifat Allah Ta'ala, semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Qadar dan qada'nya juga, semua itu apa yang kita pilih tertakluk dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Tetapi manusia itu tidaklah melihat qada dan qadar. Kita tak mengetahui, tapi kita buat itu berdasarkan pilihan hati kita. Jadi contohnya di sini dinyatakan, contohnya orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah, ketika mana dia bersedekah, dia tidak melihat ataupun dia tidak mengetahui qada dan qadar Allah Ta'ala. Kemudian dia membuat apa yang dilihatnya, apa yang dia suka. Jadi bila mana dia bersedekah, bukan sebab dia kata aku tahu Allah Ta'ala dah tetapkan aku akan sedekah. Tak. Tetapi dia buat itu berdasarkan apa yang dia kehendaki, apa yang dia pilih. Bahkan dia pula merasa suka, dia rasa seronok dengan bersedekah, dengan buat kebaikan. Kemudian dia pun buat, dia pun memilih untuk buat perkara tersebut. Kemudian dia memilih untuk infak hartanya itu, maka atas perbuatan itu dia diberikan pahala. Walaupun apa yang dia buat semua itu selari dengan qada dan qadar Allah Ta'ala, tetapi ketika mana dia buat, dia pun tak tahu apa takdir, dia pun tak tahu apakah qada dan qadar Allah Ta'ala. Cuma yang dia tahu, dia buat itu berdasarkan pilihan hatinya. Maka ketika itulah layak dia mendapat ganjaran pahala. Dan semua yang berlaku itulah bertepatan dengan qada dan qadar Allah Ta'ala dan dalam pengetahuan ilmu Allah Ta'ala. Dan begitulah sebaliknya tuan-tuan. Apabila seseorang itu mahu membuat maksiat, kemungkaran ataupun kezaliman. Contohnya orang yang membunuh. Orang yang membunuh secara zalim, bukan dengan hak. Jadi ketika mana dia membunuh secara zalim, dia pun tak tahu takdir dia. Dia pun tak tahu ketetapan Allah Ta'ala sejak azali. Maksudnya dia tidak melihat qada dan qadarnya. Kemudian dia pun melakukan perbuatan maksiat tadi, kemudian dia membunuh orang, ataupun apa saja kejahatan yang dia buat. Bahkan dia pula buat dalam keadaan hatinya memang inginkan perkara tersebut. Memang dia nak buat benda itu dengan hatinya dan merasa gembira, rasa gemar, rasa seronok dengan perlakuan maksiat yang dia buat. Lalu dia pun melakukan perkara tersebut. Jadi orang yang sedemikian dia akan dihukumkan dosa. Dia akan dihukumkan dosa atas perbuatannya itu, dan dia akan diazab oleh Allah Ta'ala atas dosa tersebut. Jadi ulama membuat perbandingan di atas perkara ini, dan tentulah Allah Ta'ala itu maha suci daripada perbandingan ataupun penyerupaan. Jadi ulama buat perbandingan ini bukanlah nak bagi tahu bahawa inilah perbandingan seperti mana Allah Ta'ala buat, tak, tetapi sekadar bayangan, nak bagi kita faham bayangannya itu, tetapi hakikatnya tidaklah sama seperti mana perbuatan Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang perbandingan ataupun penyerupaan, seperti mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walillahil mathalul a'la.
Dan Allah Ta'ala itu maha suci daripada segala perbandingan. Surah An-Nahl ayat 60. Jadi perbandingan ini sekadar nak bagi bayangan untuk kita faham bagaimana konsep qada dan qadar Allah Ta'ala dengan apa perbuatan yang manusia itu buat. Jadi di sini dinyatakan contoh. Contoh ketika mana mereka berkata, polis tahu, polis mengetahui keadaan dan gerak-geri penjenayah. Mungkin berdasarkan pengalaman dia ataupun info-info yang dia ada. Jadi dalam keadaan tertentu, mereka, yakni polis boleh mengagak bila dan bagaimana penjenayah akan melakukan jenayahnya. Jadi polis ni dia banyak pengalaman berhadapan dengan penjenayah. Jadi gerak-geri penjenayah tu dah boleh baca dah. Jadi tapi masih lagi dalam kemungkinan, bukan secara pasti. Jadi tahu polis itu bukanlah secara pasti, berbeza dengan Allah Ta'ala tahu. Ini pun dah tak sama dah dengan Allah Ta'ala. Tapi tak apa, kita nak tengok bagaimana ulama ingin menyampaikan perbandingan qada dan qadar ni. Jadi apabila polis ini merekodkan, perkara tersebut, maksudnya apa? Maklumat tentang penjenayah, dia dah rekodkan dah. Dia dah boleh anggarkan dah kat mana, di mana, bila akan berlaku jenayah. Jadi semua tu dah rekod. Bahkan mungkin ada info-info daripada dia punya mata-mata. Jadi apabila polis ni merekod perkara tersebut, lalu memerhatikan gerak-geri penjenayah, ada CCTV, ada mata-mata yang memerhatikan, melihat tindak tanduk penjenayah tu, masing-masing sampai ke info kepada ibu pejabat, sekian-sekian masa dekat mana, sekian-sekian masa dekat mana. Jadi jangkaan mereka itu benar. Lalu tertangkaplah penjenayah tersebut ketika sedang melakukan penjenayah. Bila mana tengah melakukan jenayah, barulah polis dengan segala maklumat yang ada, dia tak tangkap sebelum tu, tetapi ditangkap ketika penjenayah sedang melakukan jenayah. Mungkin sedang merompak, sedang membunuh. Jadi semuanya dalam pengetahuan pihak polis. Cuma polis tak buat apa-apa sebelum tu, kecuali selepas dia buat, barulah boleh ambil tindakan dan dia akan dikenakan hukuman. Jadi ini satu perbandingan. Dan ketika mana penjenayah itu tertangkap, bila dia ditangkap, penjenayah tidak boleh mendakwa ataupun berkata kepada polis, kamu sudah tahu perkara tersebut dan dia tercatat dalam rekod dan maklumat kamu. Lalu kenapa kamu tidak halang aku daripada melakukan jenayah itu? Ni penjenayah tak boleh. Bila mana dia telah ditangkap oleh pihak polis, dia tak boleh salahkan polis. Dia kata polis dah tahu, dah ada maklumat, dah ada rekod, dah tahu dah sekian-sekian kat mana nak buat. Kenapa polis tak halang sebelum berlakunya jenayah tersebut? Boleh tak dia dakwa polis itu? Maksudnya apa? Penjenayah nak menyalahkan polis sebab tak halang dia. Tak boleh. Atau katanya, kenapa kamu mengambil salah terhadap perbuatan aku, sedangkan kamu mengetahui sebelum daripada itu. Jadi penjenayah tidak boleh berkata demikian. Tak boleh nak menyelamatkan diri dengan menyalahkan polis, kerana dia sendiri melakukan jenayah berdasarkan keinginan. Jadi penjenayah itu melakukan jenayahnya berdasarkan keinginannya sendiri, dan bukannya berdasarkan rekod ataupun jangkaan polis. Jadi tidak ada kaitan dengan rekod ataupun jangkaan polis. Begitu juga kita, tuan-tuan. Bila mana kita melakukan dosa ataupun maksiat, tak ada kaitan dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Allah yang bersifat maha mengetahui, tahu kita akan pilih apa. Tetapi ketika mana kita buat, kita pun tak tahu qada dan qadar Allah Ta'ala. Tetapi apabila kita buat, ketika kita buat itu, kita buat dengan keinginan kita, dengan kehendak hati kita. Bahkan kita rasa seronok mungkin dengan perbuatan jahat itu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita buat baik, kita rasa seronok. Tak ada kaitan dengan qada dan qadar bila mana kita buat kebaikan. Kaitannya ada, tetapi kita ketika mana kita buat itu tidak ada. Tidak ada kaitan dengan rekod ataupun catatan itu. Maka kita buat itu sebab apa? Sebab kita nak, atas keinginan kita, kehendak kita. Maka layaklah kita mendapat balasan kebaikan daripada Allah Ta'ala atas pilihan kebaikan itu, walaupun semua itu berlaku sebenarnya telah pun Allah Ta'ala mengetahui dan bertepatan dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, polis mungkin tersilap dalam jangkaan mereka, kerana mereka manusia yang lemah. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala
sama sekali tidak akan tersalah, kerana Allah Ta'ala maha melihat masa hadapan, Allah maha mengetahui apa yang berlaku pada masa hadapan, sebagaimana dia maha melihat dan maha mengetahui perkara yang sekarang dan perkara yang lepas. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semua perkara di sisi Allah Ta'ala itu sama sahaja, sama ada dahulu ke, kini ke, akan datang, tak dikira, tak diambil kira daripada segi aspek masa. Perkara ini kita dah bincangkan dulu dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi apabila seseorang itu melakukan kesalahan, melakukan kebaikan, melakukan apa sahaja, sebenarnya dia berlaku atas kehendak hati kita. Seperti mana juga kita dah bincang dah hadis sebelum ni, Rafi al-qalam an salasin, pena diangkat dalam 3 perkara, iaitu daripada seorang kanak-kanak sehinggalah dia dewasa, orang yang tidur sehingga dia jaga, dan orang yang satu lagi apa dia, orang yang gila sehinggalah dia kembali waras. Jadi itu menunjukkan apa? Semua perbuatan kita itu dikira dosa ataupun pahala bukanlah disebabkan catatan qada dan qadar Allah Ta'ala, tetapi atas keinginan, atas ikhtiar, pilihan yang kita buat. Dan seseorang yang buat sesuatu itu bukan dengan pilihan dia, bukan dengan sempurna pilihannya, seperti mana kanak-kanak tadi, seperti mana orang gila, ataupun orang yang tidur, ataupun orang yang terlupa, orang yang tersalah. Semua kita dah bincang sebelum ni. Semua perbuatan-perbuatan ini walaupun dia lakukan, memang dia lakukan, tetapi bukan dengan pilihan, dia dipaksa, dia tak sengaja, dia terlupa, semua itu bukan dengan pilihannya yang sempurna. Maka perbuatan-perbuatan sedemikian dia terkecuali ataupun dia dimaafkan, dia dimaafkan daripada dihukum ataupun diletakkan dosa ataupun pahala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, inilah antara gambaran para ulama nak bagi kita faham tentang konsep qada dan qadar. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah menyalahkan takdir. Bila dah berlaku sesuatu, kita salahkan takdir, salahkan Allah Ta'ala. Salahkan kenapa Allah Ta'ala kalau dah tahu aku nak buat jahat, Allah tak halang, tak. Allah Ta'ala maha mengetahui, macam polis tadi, macam polis. Kalau polis tu halang daripada awal, tak berlakulah jenayah, maka dia tidak akan dihukum. Tetapi memang dia nak buat jenayah, memang penjenayah itu ingin, bahkan mungkin dia telah berazam nak lakukan kejahatan tersebut. Jadi dia sebenarnya layak dihukum berdasarkan apa yang telah dia buat. Itu kenapa Allah Ta'ala tak humban kita dalam neraka je. Allah Ta'ala kan maha mengetahui. Sejak azali Allah tahu siapa di kalangan kita yang ahli syurga dan ahli neraka. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak humban terus? Kenapa Allah Ta'ala membiarkan setelah kita buat di atas dunia ni, barulah Allah Ta'ala akan hukum dosa dan pahala. Macam kes tadi lah, macam kes polis. Polis dah tahu dah maklumat semua. Dia ni buat sekian-sekian, buat apa, ada rekod jenayah yang lampau, kemudian dia rancang buat sekian-sekian. Kenapa polis tak tangkap sebelum tu? Kalau tangkap sebelum tu, tak boleh nak sabit kesalahan. Sebab apa? Dia belum buat. Dia belum buat. Tetapi bila dia dah buat, barulah boleh disabitkan kesalahan. Begitu juga Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tak humban kita awal-awal ke dalam syurga dan neraka? Selagi mana kita belum buat, Allah Ta'ala takkan, walaupun Allah tahu kita akan buat apa, tetapi Allah Ta'ala tidak akan catat dosa ataupun pahala selagi mana kita belum buat. Ini juga menunjukkan keadilan Allah Ta'ala, keadilan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala setelah kita buat, barulah kita akan disabitkan dosa ataupun pahala, kemudian akan dihumban, kemudian akan diberi ganjaran syurga ataupun neraka berdasarkan perbuatan yang kita pilih. Itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita sebut semua ni, seperti mana awal-awal dulu kita sebut, semua perkara tauhid ini berkaitan dengan 5 perkara. Berkaitan dengan 5 perkara. Jadi kita sebut kembali mengenai 5 perkara sebelum ini yang berkaitan dengan akidah, kepercayaan kita, iaitu ilmu. Yang pertama, ilmu Allah Ta'ala. Semua yang berlaku ini di dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah maha mengetahui dulu, kini dan selamanya, akan datang. Allah Ta'ala tahu. Dan apa yang berlaku juga, semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala adalah pencipta segala perbuatan. Semua perbuatan berlaku dengan izin Allah Ta'ala, sama ada perbuatan itu baik ataupun perbuatan itu buruk. Dan yang ketiga, ikhtiar, usaha kita ataupun pilihan kita. Manusia buat sesuatu itu dengan ikhtiarnya,
dengan pilihannya. Jadi bila dia pilih untuk buat perbuatan dia itu dipinjam daripada Allah Ta'ala. Contohnya tangan dipinjam daripada Allah, kaki, akal dia itu, hati dia itu, hatta yang mengizinkan berlaku benda itu pun Allah Ta'ala. Tetapi dia buat itu dengan ikhtiar, dengan pilihan dia, dengan kehendaknya. Itu yang ketiga. Jadi semua berlaku dengan dalam ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Dan perbuatan itu sendiri adalah perbuatan yang Allah Ta'ala ciptakan ataupun Allah izinkan dia berlaku. Yang ketiga, ikhtiar manusia. Berlaku disebabkan ikhtiar. Kita ada pilihan, kita ada kehendak. Dan yang keempat, qada dan qadar Allah Ta'ala. Yang keempat dan kelima, qada dan qadar Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala. Kemudian sampai hari kejadian itu berlakulah seperti mana yang ditetapkan. Jadi ini 5 perkara yang perlu kita fahami dengan cara yang sebenar, supaya menjauhkan kita daripada menyandarkan sifat kezaliman ataupun kesalahan kita kepada Allah Ta'ala. Auzubillah. Bukan Allah Ta'ala zalim nak kontrol kita buat jahat. Allah yang tetapkan kita buat jahat, kemudian kita buat jahat dapat dosa masuk neraka. Bukan Allah Ta'ala yang buat, tetapi Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Walaupun Allah Ta'ala izinkan semuanya itu berlaku, adalah sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi maha suci Allah Ta'ala daripada sifat zalim. Jadi perlu kita faham 5 perkara ini supaya terhindar kita daripada kita menyandarkan perbuatan-perbuatan salah, zalim ataupun maksiat kita kepada Allah Ta'ala. Jangan kita jadi seperti golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah, dia menyandarkan semuanya takdir Allah Ta'ala. Kalau dia dah mencuri, kenapa mencuri? Takdir Allah. Allah tetapkan sejak azali. Padahal sebelum dia mencuri itu, tuan-tuan, dia pun tak tahu takdir. Dia pun tak tahu ketetapan Allah Ta'ala. Kemudian dia mencuri itu dengan keinginan dia, dengan kerakusan dia kepada dunia. Kemudian bila dah curi itu, dia menyalahkan takdir. Dia menyerahkan ini ketetapan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang macam ni, tuan-tuan, lempang, kemudian kita kata ini juga takdir Allah Ta'ala, agak-agak dia marah tak, tuan-tuan? Jadi kalau kita ambil tindakan kepada dia pun, dia tak boleh marah, tak boleh nak bising. Kenapa mencuri? Dia kata ini takdir Allah Ta'ala. Tak apalah kalau takdir Allah Ta'ala, kita pun hukum dia, potong tangan dia, penjarakan dia, kata ini pun juga adalah takdir Allah Ta'ala. Jadi inilah satu salah sangka ataupun buruk sangka. Sebenarnya buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena jauhkan diri daripada buruk sangka kepada Allah Ta'ala dengan kita menyandarkan kejahatan, kelemahan kita kepada takdir Allah Ta'ala. Sedangkan ketika mana kita buat, kita pun tidak mengetahui ketetapan itu, bahkan kita buat itu dengan pilihan hati kita. Jadi jauhkan diri kita daripada sangkaan bahawa ilmu Allah Ta'ala itu juga tidak meliputi segala sesuatu, ataupun di dalam alam ini ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Jangan kita menjadi golongan Qadariyah yang menyandarkan semuanya itu kepada takdir Allah Ta'ala. Dan jangan pula kita menjadi golongan Qadariyah yang menyandarkan semua berlaku itu berlaku atas diri kita. Tak nak sabit kepada Allah Ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala seolah-olah Allah Ta'ala tidak mengetahui apa yang berlaku. Jadi semua berlaku dengan ketetapan Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Cuma ikhtiar itu kita yang buat. Jadi kita sebut dalam tajuk sebelum ni manatul jaza, yang mana semua ketetapan dosa ataupun pahala itu dia bergantung balik kembali balik kepada ikhtiar yang kita pilih, pilihan yang kita buat, lalu kita pun berazam untuk melakukan perkara tersebut. Jadi di situ telah pun dihukumkan dosa ataupun pahala berdasarkan ikhtiar ataupun pilihan yang telah kita tentukan. Jadi tuan-tuan, ini 5 perkara yang perlu kita fahami supaya kita terhindar daripada menyalahkan ataupun menyandarkan sesuatu itu kepada takdir Allah Ta'ala. Tetapi sebenarnya sandarkanlah kepada diri kita sendiri. Jadi salah kita lah. Kita buat jahat sebab keinginan kita, lalu kita pun melakukan kejahatan. Salah siapa? Salah takdir ke salah kita? Salah kita. Kita yang pilih. Jadi kalau salah kita, layaklah kita dihukum. Maka adillah Allah Ta'ala. Tapi kalau kita menyalahkan kepada takdir, tuan-tuan, kemudian kita dihukum disebabkan takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Seolah-olah kita nak menunjukkan Allah Ta'ala itu zalim. Na'udzubillah. Kita nak mengatakan Allah Ta'ala zalim sebab Allah Ta'ala tetapkan, kemudian kita buat seperti mana Allah Ta'ala tetapkan, kemudian kita dihukum. Ini dia tak sama macam filem, tuan-tuan. Macam orang yang berlakon dalam filem.
Orang yang berlakon dalam filem, semua yang dia berlakon itu berdasarkan jalan cerita dah dibuat oleh pengarah, ada skripnya itu. Kemudian dia hanya melakonkan sahaja. Adakah bila mana dia melakukan watak jahat, dia akan dihukum disebabkan watak jahat tersebut? Tak, kat dunia ni bukan macam tu. Kat dunia ni kita, walaupun kita juga melakon di pentas dunia ni, tetapi kita ada kelebihan. Apa dia, kita boleh memilih antara banyak-banyak makhluk Allah Ta'ala ni, dua lah makhluk yang Allah Ta'ala bagi kelebihan ini, iaitu manusia dan juga jin, yang mana kita ni boleh memilih. Dan atas pilihan itulah maka kita akan diletakkan hukum, dosa ataupun pahala. Jadi tuan-tuan, demikianlah beberapa perkara yang penting untuk kita fahami, terutamanya 5 perkara itu, supaya apa sahaja perbuatan yang kita buat itu, kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas pilihan yang kita buat itu. Maka kalau ianya dosa, kita kena bertaubat. Taubat juga adalah satu pilihan, dan dia adalah satu kebaikan. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Maksudnya kalau taubat itu diterima Allah Ta'ala, maka bersihlah dia daripada segala dosa yang telah dilakukan itu, samalah dia seperti orang yang tidak berdosa. Jadi mudah-mudahan bila mana kita melakukan kejahatan, dan memang tak sunyilah manusia ni daripada melakukan kejahatan dan dosa. Jadi kita kena bertaubat, bersihkan balik kita sebagai bertanggungjawab, sebagai rasa tanggungjawab atas perbuatan yang kita buat, perbuatan yang kita pilih. Maka kita kena kembali balik kepada Allah Ta'ala dengan membersihkan balik diri kita. Dan kita juga ada tanggungjawab untuk melaksanakan segala titah perintah Allah Ta'ala. Dan itu juga adalah suatu ketetapan yang akan disabitkan dosa ataupun pahala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, panjang lagi sebenarnya, panjang lagi perbahasan tentang qada dan qadar Allah Ta'ala itu. Qada dan qadar Allah Ta'ala itu. Jadi mungkin sekadar itu dulu untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit pencerahan untuk membetulkan ataupun menguatkan akidah dan keimanan kita, khususnya kepada rukun iman yang keenam ini, iaitu qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar itu tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada diri saya. Aku li qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.